Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali lagi dalam Jalisha Channel. So dalam sembang bola minggu ni, aku nak sembang tentang EPL minggu ke-9. So yang melibatkan perlawanan pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad dan pagi Isnin. So siapa yang baru masuk dalam channel aku ni, yang belum subscribe, boleh subscribe, boleh like, komen dan share video ni sekali. Jom kita tengok. Okay, so perlawanan pertama pada minggu ni, minggu ke-9 ni, perlawanan bermula dengan perlawanan di antara Newcastle dengan Chelsea. So Chelsea menang 2-0 dalam perlawanan tersebut, bermain di away. Bagi aku untuk perlawanan ni, Chelsea menurunkan pemain yang terbaik yang mereka ada yang setakat ni. Bagi aku Chelsea antara pencabar terbaik sekarang untuk pasukan-pasukan yang berada di top 3. Antaranya sekarang ni Tottenham, Liverpool. So Chelsea ada peluang untuk mencabar lah. Kurang-kurangnya aku rasa Chelsea tahun ni dia akan dapat peluang Champions League lagi. Mungkin akan jadi top 5 untuk tahun ni. So kita recap perlawanan tu balik. Sekali lagi Mane fmendapat clean sheet untuk perlawanan ni. Okay, perlawanan di antara Chelsea dengan Newcastle ni bermula dengan gol awal, own goal daripada pertahanan Newcastle, Federico Fernandez pada minit ke-10. Itu press daripada Chilwell. So banyak peluang yang terhidang daripada attacking Chelsea daripada Abraham dengan Warner. So minit ke-64 Abraham menjadikan gol, assist daripada Warner. Gol yang cantik bagi aku. So setakat ni Warner dengan Abraham antara gandingan yang terbaik yang aku rasa ada dekat Chelsea. So aku rasa Lampard sepatutnya pertahankan line up ni. Sebelum ni kalau kau tengok awal-awal dulu, Abraham banyak duduk dekat simpanan. So sekarang bila diturunkan, aku tengok Abraham dah golkan 3 gol dalam IPL dan juga Warner dah golkan 4 gol dalam IPL. So aku rasa untuk ke depan nanti, kalau Lampard nak lebih kuatkan tim dia, sebab sekarang ni aku nampak diorang dah jumpa retak. Chelsea dah jumpa retak untuk game APL ni. So kalau betul-betul nak kekalkan attacking ni untuk dapatkan keputusan yang lebih baik, aku rasa lebih better lah. Okay, so kita pergi next game. Aku takkan kupas semua game yang ada dalam APL. Aku kupaskan beberapa game tumpuan untuk APL ni, game yang penting. So game yang kedua yang berlangsung pada hari Sabtu, perlawanan di antara Aston Villa dengan Brighton. Bagi aku kecewa juga sebab kenapa Aston Villa kalah. Sebab sebelum ni Aston Villa sekejap menang, sekejap kalah. Sebab fantasi aku pun habis, sebab aku letak Martinez dengan Mings dalam aku punya fantasi. So bila Aston Villa kalah, aku punya fantasi pun teruk lah. So aku harap next game nanti Aston Villa boleh bangkit balik lah, sebab diorang tak konsisten lah, sekejap kalah, sekejap menang kan. So kita pergi perlawanan tumpuan pada Sabtu, Super Sunday lah orang panggil. Perlawanan pertama melibatkan Tottenham Hotspur dengan Man City. So perlawanan yang aku rasa perlawanan tumpuan untuk hari Ahad tu. Perlawanan ni bagi aku perlawanan yang melibatkan reputasi juga di antara Mourinho dan juga Pep juga. Sebab diorang ni dah bertemu banyak kali. Tapi walaupun kita tengok dia punya rekod, memang Pep lebih baik daripada Mourinho. Tapi kalau kita tengok dari segi pasukan, aku tengok kalau Mourinho ni dia banyak lebih pada pasukan yang underdog ataupun pasukan yang biasa. Tapi kalau macam Pep, dia banyak macam Barcelona, Bayern Munich dan juga MC, semua pasukan yang memang kalau contohnya Pep tak ada pun mungkin diorang akan menang piala. So ni perlawanan di antara maruh antara dua-dua pasukan, dua-dua manager dan pasukan jugalah. Okay, so Spurs dengan MC juga pencabar untuk APL tahun ni. Walaupun MC agak struggle gila nak mulakan APL tahun ni, bagi aku walaupun Champions League diorang bagus. So kita recap sikit game ni. Son menjaringkan gol awal pada minit ke-5 dengan umpanan Kane. Aku rasa gandingan antara Kane dan juga Son untuk this season memang sebenarnya daripada last season pun dah baik bagi aku. Cuma tahun ni dia agak menggila sikit lah orang kata. So Son dah jaringkan 9 gol. Dia dah jadi penjaring terbanyak untuk sementara, sebelum Kevin Levin kejar untuk jaringan dia. Kevin Levin sekarang 10 gol, sebelum ni sama 9 gol. Sebab game yang veteran tu Kevin Levin buat gol 2 gol. So dia sekarang ni top score untuk APL. So aku harap untuk this season Son boleh jadi top scorer untuk APL. Tak kisahlah, aku nak tengok juga berapa banyak yang dia boleh buat gol. Mungkin lebih 20. Aku harap lebih daripada 20 lah. Dan dia antara pencetak gol yang terbaik sekarang yang ada di KPL.
dan dunia, bukan FPL saja, dunia bagi aku. Okay, so sekarang ni Ken pun mengumpul 9 assist dan juga Son dah ada 9 gol. So aku rasa untuk akan datang nanti untuk next game nanti, dan dorang juga Tottenham sendiri pun aku rasa dorang ada peluang untuk menang title tahun ni. Tak kisah title apa, tapi aku nak sebenarnya Tottenham menang FPL tahun ni. Okay, so ada gol offside pada minit ke-12. Gol Ken jadikan gol, tapi offside gol tu. Pada minit ke-26 ada MC yang dapat gol, tapi sebelum jaringan gol terjadi, Jason dia handball. So VAR, bila referee tengok VAR balik, memang handball, terkena tangan Jesus. So gol dibatalkan. Okay, untuk MC untuk game ni bagi aku sebenarnya Jesus dengan Bruno agak struggle gila. Torres dengan Mahrez, bagi aku Mahrez memang out gila game ni, banyak gila jatuh. Aku nampak Tottenham punya pendekatan memang lah, kita tengok sebelum ni kalau Mourinho mesti dia banyak lebih pada defensif, tapi untuk this game dia orang banyak main fizikal. Kau tengok player yang diturunkan semua yang memang yang ada fizik. Sebab ada seorang juga pemain yang pemain attacking dia, Bewi Jin, yang main muda dia. So aku pun tak kenal, aku tengok beberapa game sebelum dia pernah main. So majority semua diorang punya player ada fizik lah. So dekat situ diorang menang. So kita tengok Torres, Jesus, ada Bruno Silva. So tak boleh nak beat diorang punya Frazier lah. Dan game Mourinho aku tengok untuk game Mourinho untuk Tottenham aku tengok sekarang ni lebih kepada attacking tau. Diorang dah lebih, dia dah fokus pada attacking. Dia dah ubah dia punya cara tactical dia. Aku tengok macam tactical dia sebelum ni, dia bawa Chelsea ke, dia bawa MU sendiri pun dia banyak defensif tau. Tapi bila dia pegang Tottenham kan, aku tak tahu sama ada player yang dia dapat memang majority yang attacking memang power. So dia just tukar sikit strategi. Tapi untuk aku memang permainan Tottenham dah berubah lah. So kalau kita kena cakap pasal Mourinho punya tactical yang sebelum ni, yang parking bus kan, sekarang bila kita tengok Tottenham punya gameplay under Mourinho ni memang totally dia dah berubah lah. Dia tak macam dulu lagi dah. Satu lagi aku tengok bila MC dalam game ni kan, diorang masih banyak skill individu yang diorang cuba buat tapi tak menjadi tau. Aku perasan banyak kali Mahrez, Jesus diorang cuba masuk, tapi aku tengok Bruno memanglah banyak try, tapi still tak boleh nak beat untuk game ni lah. So untuk aku untuk Pep sendiri Januari, untuk perpindahan Januari ni aku rasa Pep kena buat something lah. Dia kena pergi cari seorang attacking yang lebih better daripada Jesus ke Aguero, sebab diorang tengah memang tak on form lah bagi aku. Sebab diorang pun on off je. So aku rasa Januari ni dia kena beli seorang midfield, seorang lagi midfield untuk backup, seorang lagi attacking untuk backup MC punya bahagian attacking lah. So second half pada minit ke-64, pemain muda aku rasa Lo Celso, aku pun tak kenal sangat pemain ni, dia masuk baru 38 saat dia jaringkan gol. So aku tengok gol dia memang cantik. So dia counter attack mistik daripada bahagian tengah MC. So Ken umpan bola sebab dia ada perlu, aku tengok dekat situ dia dapat bola pada tengah, bagi bola tu dekat Son ataupun dekat Dembele atas aku. Lepas tu budak yang muda ni apa nama dia Lo Celso dia lari sebelah kiri daripada bawah. So orang mesti expect dia akan bagi dekat Son, tapi dia bagi dekat Lo Celso. So Lo Celso menjaringkan gol tu lah, gol kedua untuk Tottenham. Gol dia memang cantik. So bagi aku memang something yang baru Mourinho build up dalam team Tottenham. So aku tengok Tottenham dah jadi pencabar untuk EPL untuk di season. Aku harap dia akan kekal sebab Tottenham sekarang nombor 1, nombor 2 Liverpool. So aku harap dia akan kekal di nombor 1 untuk next game nanti lah. Sebab next game nanti Spurs akan lawan dengan Chelsea. Dia akan main kat away dekat Chelsea, kat Stamford Bridge. Aku harap Spurs boleh buat something ataupun kekalkan momentum diorang, sebab diorang momentum diorang tengah baik sekarang ni untuk menang perlawanan. Aku harap diorang boleh beat Chelsea lah untuk next game. So kita pergi game seterusnya. Perlawanan yang seterusnya melibatkan di antara MU dan juga West Brom. So ini kali utama aku tengok Elliot Telles dalam first 11 disebabkan Lawshaw lah. Untuk EPL lah, Elliot Telles dalam first 11 sebab Lawshaw cedera. Sebelum ni dia pernah main untuk Champions League untuk first 11. Ni kira first match dia untuk EPL. Berita yang menggembira juga sebab aku tengok pun game ni Cavani dapat main lebih banyak.
minit. Maksud aku dia turun pada minit ke-61 untuk game ni. Sebelum ni biasa kalau Champions League apa ke dia akan turun dalam minit ke-70 ke 80 kan. So game ni dia agak awal. Dan Bruno Fernandes pun Van de Beek pun dia turun awal juga untuk game ni. So nampaklah pemain baru yang Alex Telles, Cavani dan juga Van de Beek dapat dimainkan lebih banyak minit. Sebagai aku lebih better lah sekarang ni. Sebab diorang memang sekarang ni diorang perlu, MU memang perlukan pemain-pemain macam ni yang ada dekat bangku simpanan untuk lagi satu diorang play baru. So show something yang diorang boleh buat untuk pasukan lah. Sebab majoriti pemain-pemain yang ada dalam squad first level sekarang pun aku tengok pemain yang sama. So mungkin disebabkan kesibukan international dan juga game yang padat sekarang ni membuatkan player boleh jadi penat. Dan kes yang akan jadi juga dekat Liverpool sebelum ni. So player banyak pergi international, lepas tu banyak injury. Aku risau benda akan jadi dekat MU jugalah. Okay, so kita recap balik game ni. Untuk game ni aku tengok Alex Telles punya permainan lebih better daripada Luke Shaw bagi aku lah. Walaupun Luke Shaw dia banyak defensif, dia ada attacking juga, dia banyak kontrol bola. Berbanding dengan Alex Telles dia tak banyak sangat kontrol bola. Dia lebih kepada dia macam big style main tau. Dia jenis fast pass tau. Dapat bola pass. So lagi satu, cara permainan dia memang lebih attacking. Dia kalau dapat bola nampak je ruang kat depan, Martial ke Rashford ke, dia terus hantar ke depan. Sampai Rashford mungkin tak faham cara dia main. Sebab biasa kan kalau Rashford main dengan Luke Shaw pun sendiri pun, diorang akan play macam biasa dulu, just pass dulu dan play di sebelah kiri, lepas tu baru tukar side ataupun crossing. Tapi Alex Telles just terus attack, dia terus pass. So bola-bola yang macam ni bagus lah untuk aku sebenarnya. Sebab jarang dah ada attacking yang macam ni tau. So di separuh masa pertama ada 2 percubaan daripada Martial. Satu daripada tandukan pertama, tak salah minit berapa, minit awal. Lepas tu ada passing daripada Bruno Fernandes. Dan Martial shoot daripada Martial. Bukan shoot lah, dia macam placing. So tak dapat menjadikan gol. So bagi aku kalau mana-mana goalkeeper yang berhadapan dengan attacking MU, dia terus akan jadi keeper yang terbaik lah. Hampir semua percubaan semua akan dapat ditepis lah. So Rashford pun ada percubaan dalam separuh masa pertama dan separuh masa kedua. Tapi aku tengok dari West Brom untuk game ni, dia punya press agak tinggi. So macam Mata sendiri aku tengok dia out. Memang dia kena dengan body contact dia memang out. Bila dia bawa bola ataupun dia press bola apa semua, memang dia tak lepas. That's why Solskjaer masukkan Cavani. Okay, so separuh masa kedua, minit ke-47, di awal separuh masa kedua, Bruno dikatakan menjatuhkan pemain West Brom. Dan referee tengok VR, ingat dia nampak kalau kita tengok bukan slow mo, memang nampak macam Bruno kait kaki pemain tu. Tapi bila tengok VR, referee kata no penalty. So minit ke-52, Bruno ambil first penalty tapi dibatalkan disebabkan goalkeeper keluar awal. Lepas tu second penalty masuk. So MU leading 1-0. Aku rasa untuk next time mungkin penalty ni dah boleh tukar-tukar tau, player untuk ambil. Aku tak rasa Bruno boleh ambil berterusan tau. Sebab memanglah dia dah golkan hampir 6 gol aku rasa dekat FPL dengan penalty saja aku rasa. Bukan penalty, ada 2 gol, ada 2 gol biasa lah, gol padang. Tapi bagi aku lah, untuk tim lawan dia, bila tengok Bruno ambil penalty, diorang tahu, diorang boleh baca. Sebab apa game dah aku tengok Bruno punya first penalty mesti gagal masuk. So aku rasa lepas ni Solskjaer kena buat something lah. Mungkin diorang kena practice untuk penalty untuk player lain juga. So untuk aku overall game ni aku tak puas hati dengan keseluruhan. Aku rasa masih banyak kekurangan dalam MU punya team lagi. Mungkin rotation dah kena buat dah. Tak boleh nak harapkan Fred nampak segila game ni. Dia memang dia bagus, dia banyak kejar bola banyak ni. Bruno pun nampak struggle gila untuk game. Setiap game diorang kena press. Lepas ni main FPL lagi, main Champions League lagi. So aku tak pasti apa yang Solskjaer akan buat untuk Champions League nanti. Akan main pada hari Selasa atau Rabu nanti. Sebab game yang seterusnya nanti lawan Istanbul nanti pun MU nak kena menang. Aku pun rasa mungkin ada something yang dia boleh buat untuk menang. Mungkin boleh letakkan certain player simpanan lah, untuk rotate player. So untuk FPL minggu depan MU akan lawan Southampton. So aku harap diorang akan dapat player lebih fresh lagi untuk lawan FPL nanti minggu depan. So itu harapan aku lah. Okay, kita pergi next game, melibatkan Fulham dengan Everton.
So akhirnya selepas berapa game, 4 atau 5 game tak laku, Everton akhirnya dapat 3 point. So dia menang dengan Fulham 3-0. So kita tengok line up dia balik. Richarlison kembali balik dalam first 11 untuk Everton. So gol awal pada minit 1 daripada Kevin Levin, gol yang ke-9 peribadi beliau, dan juga Bobby Reid menyamakan kedudukan pada minit ke-15 satu sama. Kevin Levin lagi gol kedua beliau, dan penjaring terbanyak sekarang, total gol dia 10 gol minit ke-29. So minit tak salah aku minit ke 35, ini assist lagi. Tadi dia assist untuk tadi dia assist untuk Kevin Levin. So dia punya assist yang gol ketiga untuk Everton berkorek minit ke 35, leading untuk first half lah. Untuk second half, Fulham dapat penalti minit ke 67, tapi bola tak masuk sebab player tu tergelincir, dia fleet dia masa ambil penalti tu. So bola tu melambung ke atas. So minit ke 70, Fulham menjadikan gol, tendangan daripada pemain Everton, daripada pemain Fulham. Lepas tu kena reflection daripada defend Everton, daripada Loftus-Cheek. So menjadikan kedudukan 3-2 lah. So Everton menang 3-2 untuk game ni. So untuk next game Everton akan menentang Leeds. Aku harap Everton dengan Leeds antara dua pasangan yang aku suka juga. So mungkin next game akan menjadi sengit juga untuk dapat point dan juga kekalkan kedudukan dalam IPL lah. Okay, kita pergi next game. Perlawanan di antara Leeds dan juga Arsenal. Bagi aku game ni agak bosan sikit bagi aku, pendapat aku lah. Sebab aku harapkan Leeds menang final game ni. Untuk game ni, sebab aku banyak letak main Leeds dalam aku punya fantasi. So awal mula Arsenal agak agresif untuk game ni. Banyak peluang yang Arsenal cuba buat. Tapi Leeds juga banyak peluang daripada Bamford apa semua. So accident minit ke 49 di antara Pepe dan juga pemain Leeds. Pepe tanduk pemain, tak tahu dah bergaduh pasal apa ke, dia tanduk pemain Leeds. So referee tengok VAR, dia kena red card seawal minit ke 49 lah. So dekat situ rencatkan game. Agak bosan lepas pada tu, walaupun Leeds banyak menyerang. Aku tengok game lepas pada dia kena Arsenal kena red card, tapi still slow juga game tu. Walaupun banyak percubaan, Arsenal pun ada beberapa percubaan, tapi still slow lah. So keputusan dia berakhir dengan 0-0. Aku harap untuk next game nanti Leeds dengan Everton Leeds pun boleh dapatkan point untuk next game. So game terakhir yang aku nak highlight hari ni, perlawanan pertumpuan di antara Liverpool dengan Leicester. So perlawanan kira pagi Senin tu. Perlawanan ni aku agak sebenarnya aku expect akan jadi sengit disebabkan kekuatan antara dua pasukan ni, di antara Liverpool dengan Leicester. Tapi ada pada awal perlawanan ni ada rencatan sikit lah disebabkan banyak pemain Liverpool yang injury untuk game ni. So aku terkejut tengok line up Liverpool awal-awal. Aku tak terkejut sebab Mini duduk bawah, tapi aku surprise macam mana diorang survive tanpa player utama. So aku tengok balik line up di antara Liverpool ni. So Klopp letak 4-3-3, goalkeeper Alisson. So tengah ada Matip dengan Fabinho turun ke bawah. Gomez pun cedera, Van Dijk pun tak ada. So Mina, Alexander tak ada. So Mina main kanan, Robertson belah kiri. Robertson baru baik. So pemain tengah Wijnaldum, Keita dan juga Jonas main muda dia. So bahagian depan Firmino, Mane dan juga Jota. So Jota player yang tengah form sekarang ni, dekat international pun ada gol. Untuk Leicester City, diorang menurunkan 3-4-2-1, agak berlainan sikit position dia bagi aku position ni. So Schmeichel dekat keeper, Ivan dekat tengah, Fofana dekat kanan, Funch dekat kiri. So 4 dia tengah, Haliburton kanan, Tielemans, Mendy, Justin. Lepas tu dia punya attacking Maddison, Benz. Lepas tu top false 9 Vardy. So okay, pada awal game ni aku tak expect Liverpool akan menang besar macam ni. Liverpool gunakan peluang yang diorang ada. Klopp pandai lah disusun player dia. Dan untung juga diorang ada Milner. Okay, so kita tengok balik game ni. So minit ke-20, Liverpool mendapat gol pertama, on goal daripada Johnny Evans.
So tandukan daripada Genevan. So second goal Jota minit ke-40, tandukan daripada Jota. So cross daripada Robinson tak lagu. So Jota menjadikan gol. Aku rasa Jota antara player yang tengah up sekarang ni. So aku rasa Klopp mungkin boleh letakkan dia, boleh rotation untuk dia dengan Firmino ataupun dengan siapa lagi yang ada kat depan tu. Sama pun ada Salah tengah Covid sekarang ni. So ada peluang untuk dia untuk main Champions League dan juga APL lah. So selepas pada tu aku tengok Leicester memang banyak defensif. Memang aku tengok Liverpool dalam game dia memang attacking, dia memang press tinggi untuk Leicester. Ada agak fragile juga untuk Leicester main dalam game ni. So diorang punya peluang pun agak susah. So pada second half ada situasi mendebar, ada dua situasi mendebarkan di depan pintu gol Leicester pada minit ke-60. Aku tengok situasi yang masa Mane punya peluang tu nak hampir nak gol tapi tak dapat gol. So yang minit ke-70 sama dengan Firmino yang kena tiang ke atas. Lalas Schmeichel dapat gol tu, dapat tengok bola tu. Aku tengok memang untuk game ni Liverpool memang dia bagi 100%. So Klopp pun aku rasa dia dah bagi top player, kita press kau-kau punya, apa nak jadi lah. So memang diorang dapat apa benda yang diorang nak. Aku tengok Milner memang boleh bagi kredit kat dia. Dia bergerak di hampir semua position dekat dalam game ni. So akhirnya berapa kali percubaan tadi yang aku cakap Firmino tak dapat nak gol, akhirnya baru dapat gol minit ke-86. Tandukan daripada penalti, so corner tak salah aku. Tandukan Firmino menjaringkan gol untuk Liverpool, kemenangan 3-0 untuk game ni. So selain pada tu ada beberapa game juga yang berlangsung pada hari Selasa. Pagi Selasa Burnley dengan Crystal Palace, Burnley menang 1-0. Wolves seri dengan Southampton 1-1. Sheffield United dengan West Ham menang 1-0. So itu saja highlight aku untuk APL minggu ke-9 ni. So kalau ada sebarang komen, ada pendapat korang, nanti korang boleh letak kat bawah. Aku just bagi pendapat aku tak melibatkan siapa-siapa. So ni just pandangan aku sendiri lah. Terima kasih semua siapa yang tengok ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe video ni sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.